Hai semua, dalam video-video sebelum ini, kita telah pelajari tentang peraturan bengkel, simbol dan tanda keselamatan, serta langkah-langkah sekiranya berlaku kecemasan. Kali ini, kita akan pelajari pula tentang amalan-amalan untuk mengelakkan kemalangan, serta kesan jika kita mengabaikan keselamatan. Tapi sebelum itu, bagi yang telah subscribe, terima kasih cikgu ucapkan. Bagi yang belum, tekan butang subscribe sekarang. Fokus kita pada kali ini ialah pertama, amalan untuk mengelakkan kemalangan di bengkel. Kedua, cara menyelenggara alatan tangan. Dan akhir sekali, kesan mengabaikan keselamatan. Kemalangan boleh dielakkan dengan menjadikan peraturan bengkel sebagai amalan. Antara amalan-amalan yang boleh mengelakkan kemalangan adalah menyusun atur perabot di bengkel dengan kemas. Okey, cikgu berikan satu contoh situasi. Di dalam bengkel, sekiranya kerusi tidak disusun, ia akan menjadikan ruang kerja kamu semakin sempit dan ia akan menyebabkan kamu sukar untuk bergerak. Kedua, sentiasa membersihkan bengkel. Bengkel yang bersih dapat mengelakkan ada murid yang terjatuh akibat lantai yang kotor. Bengkel yang bersih juga akan memberikan kesan dalam sesi pembelajaran kita. Seterusnya, menyimpan alatan dan bahan di tempat yang betul dan selamat. Sebagai contoh, sekiranya tin-tin cat atau tin shellac disimpan hanya di atas rak yang tinggi dan tidak bertutup, tin-tin yang berat itu mungkin akan jatuh ke atas murid. Hal ini boleh mengakibatkan kecederaan. Akhir sekali, menyelenggara alatan tangan yang digunakan. Apa itu menyelenggara alatan tangan? Menyelenggara alatan tangan bermaksud membersihkan alatan tangan supaya tidak rosak dan selamat digunakan. Setiap alatan tangan perlu diselenggara dengan betul. Pertama, membersih menggunakan air dan sabun serta spirit metil. Contoh, berus cat. Berus cat perlu dibersihkan setelah digunakan. Sekiranya ia dibiarkan, berus akan menjadi keras dan rosak. Kedua, mengelap. Contoh bahagian pemotong pada gunting. Ia adalah untuk mengelakkan dari gunting berkarat. Seterusnya, meminyak. Contoh, bahagian yang bergerak pada gunting dan pelayar. Ia bertujuan untuk melancarkan pergerakan gunting dan pelayar tersebut. Akhir sekali, menyedut habuk. Contoh, papan kekunci. Cuba kamu lihat kepada papan kunci kamu. Banyak tak habuk? Okey, kalau banyak, lepas ni boleh bersihkan. Sekarang kita lihat pula kesan mengabaikan keselamatan. Di sini, cikgu kongsikan beberapa contoh punca dan kesan jika kamu tak ikut cakap cikgu. Tak. Jika kamu tidak patuhi peraturan keselamatan. Pertama, sekiranya kamu masuk ke bengkel tanpa kebenaran guru, kemalangan boleh berlaku kerana banyak alatan yang bahaya di dalam bengkel. Dan sekiranya ada kehilangan barang di bengkel, kamu mungkin akan disoal siasat. Jadi, elakkan masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru. Beg tidak dibenarkan berada di dalam bengkel kerana ia akan menjadikan ruang kerja sempit. Jika kamu tidak membuka pintu dan tingkap, keadaan di bengkel akan gelap dan sukar untuk kamu melakukan kerja. Pengudaraan juga akan terjejas kerana terdapat bahan-bahan yang mempunyai bau yang kuat. Menggunakan bahan tanpa berhemah ni maksudnya kamu guna bahan sesuka hati. Akan berlaku pembaziran. Ambil dan guna apa yang perlu sahaja.
Okey, sekarang kita telah pun habis pelajari unit 1 iaitu keselamatan bengkel. Sebelum kita beralih ke tajuk lain, cikgu ada sediakan sedikit kuis. Link kuis cikgu letakkan di ruangan komen. Salin kod ini untuk menjawab kuis. Sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Ingat, malang tidak berbau ya, sentiasa berhati-hati. Dah tonton? Jangan lupa like dan subscribe. Bye!